Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ke semuanya. Alhamdulillah hari ini anda bersama saya, Cikgu Muhammad Syahrudin, Guru Cemerlang Bahasa Melayu, Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. Bersama saya dalam TV Pendidikan dan sebagai Guru Bahasa Melayu, saya mulakan dengan serangkap pantun. Awal bismillah, hamba ucapkan buat penonton sebagai tetamu. TV Pendidikan bersama saksikan menjadi minda gedungnya ilmu. Baiklah para pelajar sekalian, pada hari ini anda akan bersama saya untuk mengikuti mata pelajaran Bahasa Melayu dalam tajuk Rumusan. Ayuh kita sama-sama saksikan skrin yang saya akan paparkan. Baiklah anak-anak, dalam rumusan kita mempunyai format dan juga pemarkahan. Sebelum itu, untuk makluman anak-anak, rumusan ini mengikut standard pembelajaran 3.5.1 iaitu mengolah pelbagai bahan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Hari ini saya akan maklumkan kepada anda ataupun memberi peringatan kepada anda bahawasanya dalam format rumusan kita ada 4 perenggan. Ya anak-anak, kita ada 4 perenggan. Kita lihat pada skrin yang dipaparkan, iaitu perenggan yang pertama. Kalau anak-anak lihat perenggan pertama 2 markah, kita ada 1 ayat untuk pendahuluan saja. Jangan buat lebih, hanya 1 ayat. Manakala perenggan yang kedua iaitu isi tersurat. Isi tersurat mengandungi banyak dalam petikan, tapi anak-anak pelajar boleh ambil 6 ataupun 7. Okey, 6 ataupun 7. Kurang tak boleh, kalau lebih tak apa, tapi yang penting jumlah perkataan. Jadi kalau 6 kali dengan 2 markah untuk setiap isi tersurat, maka akan dapat markah 12. Dan seterusnya perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga adalah perenggan isi tersirat, iaitu calon diminta memberikan 2 isi tersirat yang menyumbang markah kepada 4 markah. Dan akhir sekali perenggan yang keempat. Okey, perenggan yang keempat iaitu ayat penutup, iaitu calon dikenaki menulis 1 ayat penutup yang menyumbang kepada 2 markah. Dan keseluruhan markah untuk isi adalah sebanyak 20 markah isi, dan markah bahasa adalah separuh daripada markah isi. Kalau kita lihat di sini, kalau markah 20, maka markah bahasanya 10. Kalau markah bahasa dapat penuh, alhamdulillah. Tapi kalau markah isi kita kurang, mungkin 18, mungkin markah bahasa ini akan jadi 9 dan seterusnya. Jadi markah keseluruhan untuk rumusan adalah sebanyak 30 markah. Dan anak-anak kena faham, yang penting yang nota di bawah itu saya cikgu letakkan, iaitu rumusan merupakan lubuk markah untuk kertas 2. Maksud lubuk markah ini, rumusan adalah satu bahagian yang boleh menyumbang markah yang banyak kepada calon. Jadi calon kena buat dengan baik supaya dapat markah yang maksimum, iaitu 30. Kalau dapat yang cemerlang iaitu 26, 27, 28, 29 dan 30. Kita cuba untuk mendapat markah yang semaksimum mungkin. Baik, yang penting juga yang anak-anak kena ingat, okey, rumusan ini tidak boleh melebihi 120 patah perkataan. Kalau lebih nanti kita ditolak markah. Baiklah anak-anak pelajar, kalau tadi cikgu dah tunjukkan bagaimana format dan juga permarkahan rumusan, ayuh sama-sama cikgu untuk saksikan bagaimana kita nak menulis perenggan pendahuluan dengan cara yang selamat. Ayuh kita saksikan slide seterusnya. Baiklah anak-anak pelajar dan juga penonton di luar sana. Di sini cikgu paparkan teknik membina perenggan pendahuluan rumusan yang lebih selamat. Jadi pelajar diingatkan untuk menggunakan kaedah yang lebih selamat. Memang terdapat pelbagai faedah, contohnya dimulakan dengan petikan membincangkan, diletakkan dengan pelengkap di negara kita. Jadi kadang-kadang kaedah itu agak merugikan calon, kadang-kadang tidak menepati dengan skema yang diberikan. Justru cikgu nasihatkan kita menggunakan formula ataupun kaedah yang lebih selamat. Okey, mari kita lihat contoh soalan pada skrin. Okey, kita lihat contoh soalan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan membaca dan cara-cara menggalakkan masyarakat membaca. Pertama anak-anak, kita lihat dulu apakah tugasan pertama dalam soalan tersebut. Ayo kita lihat. Itu dia. Tugasan pertama ialah kepentingan. Kepentingan membaca itu adalah tugasan utama, iaitu isi tersurat yang terkandung dalam tugasan pertama. Calon kena cari 6, 7, okey, dan kena cari dapatkan yang sesuai untuk dimasukkan dalam hasil penulisan nanti. Kemudian kita lihat pula apa dia tugasan kedua. Okey, tugasan kedua ialah selepas perkataan dan, iaitu cara-cara menggalakkan masyarakat membaca. Nampak tu?
tugasan kedua. Okey, jadi tugasan kedua kita tak perlu tukar. Apa yang penting, yang anak-anak kena ingat, anak-anak mesti wajib tukar perkataan sinonim untuk tugasan yang pertama, iaitu kepentingan. Jadi perkataan sinonimnya untuk kepentingan, contohnya kebaikan, kelebihan. Jadi wajib ditukar. Sekiranya tidak tukar, maka markah anak-anak akan kosong, tidak memperoleh apa-apa markah. Jadi kita lihat bagaimana jawapan yang sebenar. Ya, sama-sama kita lihat pada skrin. Itu dia jawapan yang sebenar yang perlu ditukarkan. Itu rumusan membincangkan kebaikan, iaitu perkataan tugasan pertama tadi kepentingan, kita tukar kepada kebaikan. Membaca dan seterusnya, lepas perkataan dan, kita salin sepenuhnya. Kita salin sepenuhnya, iaitu cara-cara menggalakkan masyarakat membaca. Maka dapatlah 2 markah untuk perenggan pendahuluan yang terletak dalam perenggan pertama hanya 1 ayat. Jadi anak-anak kena ingat, wajib tukar perkataan sinonim pada tugasan yang pertama. Baiklah anak-anak pelajar, untuk kita memantapkan pengetahuan dan kefahaman kita, ayo kita lihat apakah perkataan-perkataan sinonim yang biasa keluar dalam soalan SPM ataupun soalan sebenar. Ayo kita lihat di sini. Ya, cikgu paparkan, iaitu antaranya langkah. Jadi kalau langkah, kita tukar kepada cara atau usaha. Okey, kemudian kalau punca, sebab atau faktor. Okey, dan kalau kekangan, mungkin masalah atau halangan. Okey, seterusnya kalau faedah, kelebihan, peranan, tanggungjawab, kesan, impak atau implikasi, dan mungkin lain-lain perkataan yang pelajar beri yang menepati dengan skema diterima. Jadi ingat, jangan tersalah tukar perkataan sinonim. Baiklah, begitulah cara penulisan perenggan pendahuluan dalam rumusan 1 ayat dan buat dengan baik. Pastikan perkataan sinonim ditukar dengan betul dan sambung terus tugasan kedua. Baiklah, seterusnya anak-anak, cikgu akan terangkan pula bagaimana kita nak membina perenggan isi tersurat, iaitu perenggan kedua. Perenggan isi tersurat ini sangat penting kerana di sinilah terdapatnya banyak markah yang calon akan peroleh. Mari kita saksikan pada skrin seterusnya. Okey, di sini saya akan terangkan kepada anak-anak juga penonton sekalian bagaimana menulis perenggan isi tersurat. Jadi dalam perenggan isi tersurat ini, pertama, pelajar akan menulis ataupun memilih 6 atau 7 isi tersurat dalam perenggan kedua yang akan ditulis. Namun anak-anak jangan salah faham. Perkara yang biasa dilakukan oleh calon, mereka akan memilih 6 isi tersurat. Tapi kalau terlebih sedikit ambil 7 pun tak apa. Yang penting jumlah patah perkataan jangan terkurang. Dan kita lihat yang kedua, apa yang penting? Setiap isi tersurat mestilah mengandungi subjek dan predikat. Mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kalau tak ada, nanti isinya tak lengkap. Dan subjek ini contohnya, kalau ikut subjek, kita ada biasa kita ingat formula dikemasin. Diri, keluarga, masyarakat, negara, dan sebagainya. Contoh kalau kata, okay, ibu bapa, bergantung kepada teks yang diberikan. Okey, kemudian predikat. Cikgu nak ingatkan predikat. Predikat itu selalu penting. Predikat ini kadang-kadang calon mengambil predikat tidak lengkap ataupun dia mengabaikan frasa penting. Contoh cikgu nak maklum. Okey, misal kata petikan berkaitan dengan langkah menangani penularan wabak COVID-19. Yang berlaku sekarang ni kan. Jadi, contoh dalam isi petikan tersebut, kerajaan menggalakkan orang ramai mandi dengan menggunakan air bersih. Jadi mungkin calon akan mengambil isi tersebut untuk jadikan isi tersurat. Dan memang tidak salah. Maksudnya mungkin calon mengambil subjeknya adalah orang ramai. Kemudian digalakkan mandi. Calon hanya ambil frasa sehingga digalakkan mandi dan mengabaikan ataupun meninggalkan dengan menggunakan air bersih. Jadi mungkin apabila calon meninggalkan frasa tersebut menyebabkan ayat tersebut ataupun isi tersurat tersebut tidak lengkap dan tidak memperoleh markah. Jadi calon kena berhati-hati dengan cara untuk mengambil predikat supaya jangan tinggal frasa penting. Tapi untuk subjek anak-anak, untuk subjek, sekiranya subjek itu perkara yang sama, maka mungkin calon tidak perlu mengulang ataupun menulis dengan berulang untuk beberapa kali. Tapi kalau subjek yang berbeza, calon kena tulis. Baiklah, seterusnya kita lihat. Jangan guna
berikan huraian atau contoh atau calon ambil huraian. Senang je anak-anak. Yang kita tahu kalau huraian ini, contohnya perkataannya ataupun ayatnya, hal ini demikian kerana. Itu menunjukkan huraian. Ataupun seperti contoh, itu merupakan contoh. Jadi, jangan sesekali ambil perkara itu. Bahaya, rugi kita. Okey anak-anak. Jadi, isi tersurat boleh digabung menggunakan kata hubung dan atau sebagainya supaya dapat menjimatkan jumlah patah perkataan. Baik, kita lihat contoh petikan yang saya berikan. Ini adalah sebahagian petikan daripada petikan asal. Selain itu, masyarakat yang membaca juga akan memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan. Hal ini bermaksud melalui amalan membaca, seseorang itu boleh mengetahui pelbagai perkara dengan mudah. Amalan membaca juga dapat menjadikan seseorang itu lebih berfikiran terbuka. Okey, sekiranya ini adalah sebahagian daripada petikan yang diberikan, maka kita lihat isi tersurat yang terdapat dalam petikan ini yang berwarna purple ataupun warna yang cikgu warnakan lain itu, iaitu di situ memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan. Jadi calon digalakkan untuk buat kurungan. Kurungkan daripada perkataan memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan dan calon tuliskan nombor 1 supaya tahu itu adalah isi pertama. Kemudian apabila kita lihat isi kedua, ayat kedua, hal ini bermaksud. Di situ kita nampak jelas ada frasa keterangan itu hal ini, ayat yang menerangkan. Jadi di situ bukannya isi tersurat. Jadi calon jangan ambil. Dan kita lihat ayat yang ketiga. Amalan membaca juga dapat. Okey, kata bantu dapat di sini menunjukkan itu adalah isi yang seterusnya. Dapat menjadikan seseorang itu lebih berfikiran terbuka. Jadi dalam contoh petikan ini telah ada 2 isi tersurat. Jadi yang kedua dapat menjadikan seorang itu lebih berfikiran terbuka. Kita buat kurungan, letakkan nombor 2. Jadi 2 isi tadi calon boleh gabungkan untuk menjadi satu ayat. Contohnya begini, kita lihat. Okey, contoh penulisan perenggan isi tersurat. Okey, antara kepentingan membaca ialah masyarakat memperoleh pelbagai ilmu pengetahuan, dapat 2 markah. Kita lihat di situ, dan menjadikan seorang itu lebih berfikiran terbuka. Okey, dapat situ 2 markah. Jadi dah ada 4 markah di sini. Tak rugi kan? Jadi lihat betul-betul. Okey, calon ini menulis 2 isi tersurat dengan meletakkan kata hubung dan. Jadi dapat sini 4 markah. 2 isi, 4 markah. Baiklah anak-anak. Jadi ingat, pilih isi tersurat yang tidak terlalu panjang dan yang mana kamu boleh gabung, kamu gabungkan. Ingat, jangan tinggal subjek dan jangan tinggal frasa penting. Baiklah. Seterusnya kita beralih kepada perenggan yang ketiga. Yang ketiga iaitu perenggan isi tersirat. Perenggan ini calon dikehendaki memberi idea sendiri tanpa mengambil ayat dalam petikan. Walaupun kadang-kadang petikan itu saja nak memerangkap kita, ada ayat isi dalam perenggan yang diberikan ataupun petikan diberikan. Namun untuk perenggan isi tersirat, calon tak boleh ambil isi yang ada dalam petikan diberikan. Jadi kita lihat apa kehendak, iaitu tugasan kedua. Okey, kalau kita lihat tadi, tugasan kedua iaitu cara-cara menggalakkan masyarakat membaca. Jom bersama saya kita lihat bagaimana kita nak bina perenggan isi tersirat. Baiklah. Okey. Untuk menulis perenggan isi tersirat anak-anak, apa yang kita perlu ingat? Kita jangan kalut-kalut sangat. Jangan sibuk nak buat cepat, nanti kita terlepas ataupun melakukan kecuaian dalam menulis. Baiklah, isi tersirat ditulis dalam perenggan yang ketiga. Kemudian, isi hendaklah berdasarkan idea sendiri dan tidak boleh diambil dalam petikan yang diberikan. Okey, kemudian calon digalakkan menulis isi tersirat secara berasingan. Jangan campur supaya mudah dikenal pasti oleh pemeriksa. Saya bimbang kadang-kadang kita tulis 2 isi, kita gabungkan, pemeriksa tak perasan adakah 1 atau 2 isi. Baiklah anak-anak, kalau kita lihat soalan tadi, berdasarkan soalan yang pertama tadi, kita lihat iaitu baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan membaca. Itu adalah tugasan pertama, kepentingan. Tugasan keduanya selepas dan, iaitu cara-cara menggalakkan masyarakat membaca. Cara-cara anak-anak, kita fikir para pelajar, bagaimana cara nak menggalakkan masyarakat, bukan anak-anak, masyarakat, maksud semua orang. Jadi mungkin yang terlibat adalah, kalau ikutkan formula tadi, dikemaskan diri, keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat, mestilah kerajaan. Jadi apa yang kerajaan nak galakkan masyarakat membaca? Pertama, bagi pendapat saya, mungkin kerajaan boleh buat kempen. Bila kempen, mari membaca. Orang budak-budak suka membaca, buat kempen, baru masyarakat sedar. Sebab bila ada kempen,
barulah menimbulkan kesedaran. Okey. Dan yang kedua, selain itu kita nampak agensi yang terlibat dalam membaca ni kebanyakannya perpustakaan. Mungkin perpustakaan boleh buat pameran buku dan sebagainya. Jadi itu antara dua contoh yang idea saya fikir sendiri untuk kita masukkan dalam perenggan isi tersirat. Ayuh kita saksikan bagaimana contoh jawapan isi tersirat yang dibina oleh calon yang cemerlang. Okey. Baiklah, kita lihat di sini contoh penulisan perenggan isi tersirat. Okey, contohnya salah satu cara menggalakkan masyarakat membaca ialah kerajaan. Siapa? Kerajaan. Okey, kerajaan mengadakan kempen Mari Membaca. Anak-anak kena ingat, sebut kempen biar jelas kempen apa. Jangan kita buat kempen saja jadi orang tak tahu, benda tu tak nyata. Jadi kita sebutkan kempen Mari Membaca. Di situ dapat 2 markah. Okey, kemudian kita asingkan isi yang kedua supaya pemeriksa faham dan jelas. Selain itu, pihak perpustakaan. Cikgu gunakan pihak perpustakaan. Okey, awam juga boleh menganjurkan pameran buku secara terbuka kepada orang ramai. Dibuat pameran, maka ramailah orang datang untuk melihat buku, membaca, membeli dan sebagainya. Dan memanglah dapat menarik minat para pembaca. Baiklah anak-anak, ingat isi tersirat 2 dan di luar daripada petikan yang kita fikir sendiri. Ayuh kita teruskan. Baiklah anak-anak pelajar, kita dah mengetahui 3 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi tersurat dan perenggan isi tersirat. Dan akhirnya pada hari ini, cikgu akan terangkan bagaimana kita nak menghasilkan perenggan penutup. Perenggan penutup amat penting dan pastikan dibina sebelum 120 patah perkataan untuk mendapat 2 markah. Dan dalam perenggan penutup ini, cikgu ada satu formula yang mudah untuk kita ingat. Jom kita saksikan bagaimana menghasilkan perenggan penutup. Baiklah anak-anak, untuk menulis perenggan penutup, dalam sesuatu rumusan, pertamanya, penutup rumusan ditulis pada perenggan keempat dalam 1 ayat saja. Ingat, 1 ayat saja, jangan lebih. Dan pelajar digalakkan untuk mengingati formula 5 jari. Ini formula yang saya buat, iaitu ingat 5 perkara. Ingat 5 perkara kan? Kita ingatkan rukun Islam ke? Okey. Jadi pastikan kita pun biasa kalau yang Muslim, kita solat 5 waktu sehari. Jadi ingat, mudah je. Okey, bagaimana? Okey, kita tengok 5 jari. Mungkin anak-anak di luar sana boleh angkat jari, 5 jari. Jadi jari yang pertama anak-anak, kesimpulannya. Kesimpulan ni adalah ayat wajib. Kalau cikgu ajar anak-anak murid saya kata ayat skema. Okey, kena buat ayat kesimpulannya. Dan ayat yang kedua, jari telunjuk ini siapa? Siapa? Dan ayat yang ketiga, jari yang orang takut jari hantu ni buat apa? Okey? Dan jari manis yang sangat bermakna bagi kita, iaitu agar atau supaya. Okey? Dan jari yang terakhir, jari kelingking, perkara positif. Perkara positif ini mestilah berkaitan dengan apa tema petikan tersebut. Okey, mari kita lihat. Okey, dari segi formula rumusan, maka saya dah tambahkan di bawah itu kesimpulan, tambah siapa, tambah buat apa, tambah agar atau supaya, dan tambah perkara positif. Ini perkara ingat. Jadi bagaimana hasilnya? Jom kita tengok. Okey, contoh penutup beginilah. Okey, kalau tadi tajuk membaca kan. Jadi kesimpulannya, siapa? Masyarakat. Okey. Buat apa? Haruslah membudayakan amalan membaca di mana-mana sahaja. Okey, itu yang kena buat tu. Buat apa tu maksud? Haruslah membudayakan amalan membaca di mana-mana sahaja. Sama warna, cikgu letakkan sama warna. Kemudian agar boleh ataupun supaya boleh, negara mampu melahirkan generasi yang berminda kelas pertama. Yang itu adalah perkara positif, iaitu berkaitan dengan tema membaca tadi. Jadi bila orang ramai membaca, secara automatik kita melahirkan generasi yang berminda kelas pertama. Jadi begitulah cara kita membina perenggan penutup dalam rumusan. Ingat 5 perkara. Kita cuba praktik. Bukannya susah. Baiklah anak-anak, jadi begitulah penerangan saya tentang 4 perenggan dalam rumusan, dan diharapkan ingat, buat dengan baik, ingat formula-formula, ingat 5 jari untuk menghasilkan rumusan yang mantap. Baiklah anak-anak sekalian. Jadi demikianlah tadi penerangan saya tentang bagaimana kita menjawab rumusan dalam soalan Bahasa Melayu SPM Kertas 2, soalan pertama. Dan untuk makluman anak-anak, selepas daripada anda menjawab soalan rumusan, anda ada soalan 2A, iaitu soalan pemahaman tentang rumusan. Jadi, anda kena buat banyak latihan untuk menguasai bagaimana teknik menjawab soalan-soalan pemahaman 1 Roman, 2 Roman dan 3 Roman dengan baik. Dan semoga anda berjaya dengan cemerlangnya
dalam peperiksaan bagi menjamin masa depan anda. Sebelum kita berpisah anak-anak, ayuh kita bersedikit peringatan. Di sini, okey, di sini cikgu paparkan di sini adalah bentuk penulisan yang rumusan yang lengkap ataupun yang cemerlang. Apabila calon berjaya menulis begini, ada 4 perenggan. Kita lihat dia daripada pendahuluan, perenggan isi tersurat, perenggan isi tersirat dan juga penutup. Dan jangan lupa di bawah ini, nampak di bawah ni, jangan lupa tuliskan jumlah patah perkataan tidak melebihi 120 patah perkataan. Yang penting jangan lebih pada 125 lah. Nanti dah kena tolak markah. Jadi kalau boleh biarlah bagus 120, 118. Yang penting tidak melebihi jumlah patah perkataan. Jadi anak-anak, sebelum kita mengakhiri sesi TV pendidikan kita pada hari ini, saya doakan supaya anda sentiasa menjaga kesihatan, mengutamakan kesihatan dan sentiasa bersama keluarga di rumah. Dan pastinya kita doakan semoga negara kita sihat, sejahtera dan rakyatnya dapat hidup dalam keadaan aman sentosa demi mencapai kemajuan negara dan juga mencapai impian kita semua. Jadi terima kasih daripada saya sekali lagi. Semoga bermanfaat untuk semua, dan untuk yang ingin mengikuti saya, bolehlah mengikuti saya di IG saya, iaitu Sadoka. Dan semoga kita berjumpa lagi. Salam cinta untuk anak-anak semua. Sekian, terima kasih daripada saya, Cikgu Syahrudin.